Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Untuk video kali ni pula Nina akan ceritakan cerita yang menarik tentang kapal terbang. Pernah tak korang terfikir macam mana kalau kapal terbang yang tengah terbang tu kan tiba-tiba habis minyak masa diorang ni dekat udara? Agak-agak kurang lah kan macam mana pesawat tadi tu akan mendarat kalau diorang tengah terbang atas kawasan lautan, pergunungan dan bukit-bukit. Biasanya sebelum plane ni berlepas, diorang akan isi minyak cukup-cukup untuk sampai next destination. Tapi korang tahu tak, dulu ni pernah ada kejadian minyak pesawat tadi telah habis semasa diorang tengah terbang. Tapi bukan bermaksud bila plane tadi tu kehabisan bahan bakar ataupun minyak, plane tu akan tiba-tiba berhenti and then terus jatuh. Tak. Sebenarnya pilot masih lagi boleh kawal pesawat tadi sehinggalah diorang ni dapat mendarat dengan selamat. Ada 4 kejadian yang Nina nak kongsikan dekat korang hari ni, yang mana ada pesawat tu yang dapat mendarat dengan selamat dan ada yang sebaliknya. Jadi macam mana cerita dia? So without wasting any time, let's get started. Kejadian plane pertama yang habis minyak terjadi pada 23 Julai tahun 1983. Plane tadi tu dimiliki oleh Air Canada dan telah terbang daripada Montreal ke Edmonton. Masa tu dikatakan ada masalah teknikal mengukur jumlah bahan api semasa plane tu telah terbang di ketinggian 41,000 kaki. Jadi masa dalam perjalanan dorang tu tiba-tiba minyak habis tau. Tapi pilot berjaya kawal plane tadi tu dan dorang sempat mendarat di sebuah landasan milik tentera udara. So hasil siasatan telah melaporkan bahawa unit sukatan yang digunakan semasa isi bahan api tu diorang telah menggunakan unit kilogram, padahal sebelum tu diorang telah menggunakan dalam unit pounds. So disebabkan diorang ni salah ukur unit, jadi diorang telah isi bahan api tu sebanyak 45% je daripada jumlah yang sepatutnya. Nasib baiklah pilot tu hebat, dia boleh kawal plane tu dan mendarat dengan selamat. Korang bayangkan kalau pilot tu tak dapat nak kawal and then diorang jatuh terhempas. Okay, next story. Kisah yang kedua ni pula terjadi pada 25 Januari 1990 di New York. Sebuah plane Avianca 52 telah terbang dari Bogota ke New York telah terhempas pada pukul 9.34 malam. Dikatakan pada masa tu cuaca agak buruk dan banyak flight yang telah delay. Di Boston sebanyak 53 flight telah delay dan di Airport Kennedy sebanyak 99 flight delay. Bukan tu je, ada lagi 2 airport yang mana flight banyak yang delay. Contohnya macam di Airport Philadelphia sebanyak 161 flight delay dan Airport LaGuardia sebanyak 203 flight yang telah delay. So memang cuaca pada ketika tu memang sangat teruk. Jadi plane 522 tadi tu pun telah berlepas dan semasa diorang berada di altitude tinggi, diorang ni telah ada masalah komunikasi dengan pihak menara kawalan. Jadi masa diorang nak landing dekat airport yang pertama ni, diorang telah diminta untuk teruskan perjalanan ke New Jersey sebab memang tak boleh nak landing. So plane 522 tadi tu pun meneruskanlah perjalanan dia dan tak jadi landing dekat airport tadi. Sebenarnya plane tadi tu telah ditahan sebanyak 3 kali untuk landing dekat airport tau. Dekat first airport tadi dia telah ditahan selama 16 minit and then dekat Atlantic City selama 27 minit dan diteruskan perjalanan ke Airport Kennedy pula selama 89 minit. Sebelum dia nak landing tu pula dia telah habiskan sebanyak 10 minit lagi untuk berpusing sebelum plane tu terjatuh. Masalah ni terjadi disebabkan cuaca tadi dan Airport Kennedy tu dia buka satu landasan je untuk pesawat mendarat. Masa tu sebanyak 30 planes tengah tunggu turn untuk mendarat dekat sana setiap 1 jam. So disebabkan plane tu tak boleh nak landing, bila nak landing dia orang suruh delay dulu, tangguhkan pergi next airport. Akhirnya plane 52 ni telah kehabisan minyak dan pilot tak sempat nak landing dekat airport yang sepatutnya. Kemudian plane tadi tu pun telah terhempas di kawasan berbukit di sebuah perkampungan kecil. Dalam plane tu ada 9 kru tapi 8 terkorban, manakala penumpang pula ada 65 orang terkorban daripada 149 orang penumpang. Ada penumpang yang terselamat beritahukan sebelum diorang terhempas tu, kru kapal ada update dekat diorang yang flight ni akan delay lagi 20 minit. Lepas tu memang dah tak ada apa-apa update sampailah pesawat tadi tu telah menjunam jatuh. Dan diorang kata pada masa tu dalam plane tu dimainkan muzik yang lembut untuk menenangkan penumpang-penumpang yang ada dan suasana pun jadi senyap. Kemudian diorang ni telah berada dalam kegelapan selama beberapa saat tanpa ada apa-apa amaran daripada pihak cabin crew hinggalah pesawat tu jatuh di kawasan berbukit. Nina boleh bayangkan suasana tu macam mana. Cabin crew kata okey, kita delay lagi 20 minit. Lepas tu dia mainkan muzik yang lembut supaya penumpang dapat tenang. Tiba-tiba gelap. Boom. Scary. Okay, next story.
Yang ni pula terjadi pada 23 November tahun 1996 di Lautan Hindi. Pesawat tadi telah berlepas dari Addis Ababa menuju ke Nairobi. Masa tu plane ni telah dirampas oleh 3 orang lelaki berwarga negara Ethiopia yang nak mendapatkan suaka politik Australia pada 23 November tahun 1996. So suaka politik ni adalah orang yang teraniaya dekat negara sendiri dan minta perlindungan dekat negara lain. So suaka politik ni macam hak asasi manusia lah. Kalau korang tak faham, contohnya macam kes Sajat ni yang lari daripada Malaysia, lepas tu pergi minta perlindungan dekat Australia. Tu salah satu contoh lah suaka politik. Okey, berbalik kepada cerita kita tadi, plane tadi tu pun telah kehabisan minyak dan telah melakukan pendaratan cemas di Lautan Hindi. 3 orang lelaki tadi tu, diorang ni berjaya ceroboh kokpit dan cuba ugut pilot tadi tu dengan menggunakan kapak dan pemadam api. So diorang kata kalau tak nak terbangkan plane tu menuju ke Australia, diorang nak letupkan plane tu. Pada masa yang sama tu kan, diorang tunjuklah satu majalah yang ada dalam plane tu. Diorang kata bukan ke pesawat ni boleh terbang selama 11 jam tanpa henti. Pilot tu pun katalah memanglah pesawat ni boleh terbang 11 jam non-stop. Tapi pada masa tu bahan bakar cuma diisi dekat dalam plane tu untuk 2 jam penerbangan je. Mana cukup nak ke Australia pula. Pilot siap tunjuk lagi dekat diorang tu meter minyak tu kan. Tapi 3 orang ni macam tak peduli. Diorang kata pergi Australia juga. Bila pilot tahu yang diorang tak mungkin sampai dekat Australia, so dia pun ubah haluan ke Kepulauan Comoros. Akhirnya plane tadi tu pun habis minyak dan menjunam jatuh dan pilot cuba kawal lah plane tu untuk mendarat atas permukaan laut. So dia buat pendaratan kecemasan. So seramai 175 orang penumpang termasuk kru, hanya 50 orang penumpang je yang terselamat. Hasil siasatan pihak berkuasa menunjukkan 3 orang lelaki tadi tu masih lagi muda, umur diorang dalam pertengahan 20-an macam tu. Diorang ni bukannya orang hebat macam perisik ke apa, tak. Diorang ni orang biasa-biasa je. Masa diorang cakap nak letupkan pesawat tadi tu, sebenarnya diorang bukan ada bom pun. Benda tu cumalah sebotol arak yang telah ditutup. So diorang tipulah kata benda tu sebab korang 3 je habis orang lain. Gerak pula. Okay, next story. Okey, story yang terakhir ni pula terjadi pada 24 Januari tahun 2001. Plane tadi tu dia telah berlepas dari Toronto menuju ke Lisbon. Kali ni bukan pasal minyak kapal terbang tu habis semasa dalam penerbangan. Semasa diorang dalam perjalanan nak ke Lisbon tadi tu, tiba-tiba ada kebocoran bahan api semasa diorang ni berada di tengah-tengah lautan Atlantik. Benda ni berpunca apabila pesawat tadi tu telah terlanggar sekumpulan burung semasa di tengah pecut naik ke atas. Tak lama kemudian, semasa diorang ni berada di ketinggian 7,000 kaki, pilot perasan ada getaran yang berlebihan dekat bahagian enjin. Sebabnya burung-burung yang diorang terlanggar tadi tu telah termasuk dekat bahagian enjin. That's why lah enjin tu jadi bocor. Dan kalau korang nak tahu, diorang masa tu baru je berlepas dari Toronto 35 minit yang lepas. Bila dah berlaku kebocoran, secara automatik kedua-dua enjin kapal terbang tadi tu pun telah berhenti. Pada ketinggian 33,000 kaki di udara, plane tadi telah meluncur laju turun ke bawah pada kadar 2,000 kaki seminit guys. Memang cepat. Dalam keadaan yang kelam kabut ni, pilot tu pun membuat pusingan 360 darjah sebelum dia mendarat secara kasar ataupun keras di pengkalan tentera tadi. Walaupun diorang ni mengalami detik-detik yang cemas, orang kata ya Allah, selamat ke kita ni, hidup ke kita. Tapi semua penumpang dan kru seramai 291 orang telah terselamat. Salute lah dekat dia punya pilot. Hebat. Dalam keadaan yang macam kecemasan ni kan, tiba-tiba macam ni dia berjaya mendarat dan selamatkan semua orang ataupun semua nyawa dalam tu dengan selamat. Tak ada seorang pun yang luka, tak ada siapa yang cedera, tak ada. Hebat. Okay guys, apa pendapat korang tentang cerita-cerita yang Nina kongsikan kepada korang? Tak boleh imagine ada pesawat tengah terbang, tiba-tiba minyak habis. Lepas tu ada pula kes yang kena rampas. Scary. Harap-harapnya kita nak naik plane nanti ni, nak ke mana-mana pun, harapnya semua dalam keadaan yang baik-baik sajalah kan. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.